إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malam ini diizinkan sekali lagi untuk menyambung semula pengajian kita pada hadis yang kelima pada muka surat 21. Hadis yang kelima pada muka surat 21. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, daripada Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Anas kita tahu khadam ataupun pembantu yang berkhidmat menjaga perkara yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebahagian safarnya. Peristiwa ini berlaku dalam salah satu daripada permusafiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kejadian ini berlaku ketika Nabi musafir. Wa ghulamun aswad yuqalu lahu Anjashah yahdu. Di dalam rombongan itu ada seorang budak ghulam aswad, berkulit hitam. Seorang budak berkulit hitam yang dipanggil dengan nama Anjashah. Jadi watak utama ataupun watak penting dalam hadis ini, seorang budak lelaki berkulit hitam bernama Anjashah, yang mana Anjashah ini dia berkebolehan, berbakat melantunkan syair dengan suara yang sangat menarik. Maknanya orang yang suara sedap. Dan ini merupakan salah satu daripada bakat lah. Suara ni bakat. Suara yang sedap, yang lemak, bak buluh perindu, kan? Kita semua ni ada suara, ada yang lantang, ada yang pelan, ada yang serak basah, serak kering, kan? Serak covid pun ada, kan? Dia macam-macam. Ada yang suara double bass, ada yang suara masuk mikrofon, ada yang suara macam-macam lah, halus dan sebagainya. Jadi Anjashah ni salah seorang daripada manusia yang bersuara sedap, dan dia pandai melantunkan syair, puisi sajaklah dalam bahasa kita, yang mana di antara budaya Arab ataupun di antara kebiasaan orang Arab ni, adat orang Arab, mereka melantunkan syair atau membaca syair untuk melajukan gerakan unta ataupun kenderaan binatang tunggangan. Okey? Dan tuan-tuan boleh cari, ada dalam YouTube, dalam video, macam mana sampai sekarang ni
ada kesan pada kuda ataupun unta bila dibacakan syair-syair ni, dia laju. Dia laju. Kan? Jadi ini antara kelebihan dan kebolehan Anjashah. Dia lantunkan syair itu dengan irama rentak yang menarik, yang mana kuda ataupun unta yang ditunggang atau mendengar lantunan itu bergerak dengan laju. Okey, bergerak dengan laju. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok dia melantunkan syair itu dan kenderaan ataupun unta menjadi laju, Nabi menegur perbuatan dia tu. Apa yang Nabi tegur ataupun apa yang Nabi nasihat kepada dia? Nabi kata, ya Anjashah, ruwaidak sauqan bil qawarir. Nabi kata, ya Anjashah, perlahankan kenderaan. Maksudnya mungkin jangan laju sangat, jangan baca kuat sangat, jangan semangat sangat. Perlahankan sedikit rentak irama tu. Kerana apa? Sauqan bil qawarir, dia akan memecahkan qawarir. Qawarir kaca, cermin. Qawarir, cermin yang dimaksudkan oleh Nabi di dalam hadis ini merujuk kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan secara umumnya wanita. Secara umumnya wanita. Sekali kita akan tengok dalam ulasan ataupun dalam syarah yang dibuat oleh para ulama. Okey. Pertama kita tengok dahulu siapakah Anjashah. Beliau merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berasal daripada Habsyah. Dan kita tahu Habsyah ni kawasan orang kulit hitam. Kawasan orang kulit hitam, kan? Dan kita tahu dalam Islam warna kulit, keturunan, bangsa, suku kaum, kabilah, tak ada beza antara satu dengan yang lain. Sentimen perkauman ataupun membezakan warna kulit, keturunan dan bangsa sebahagian daripada budaya jahiliyah. Sebab itu bila Islam datang, antara benda yang ditentang, yang diharamkan oleh Islam bersifat asabiyah, fanatik perkauman. Maksudnya apa-apa dia tengok bulu, dia tengok color, dia tengok warna, dia tengok keturunan, sehingga ada double standard, bias. Kan? Macam tuan-tuan tengok di di Amerika, ada kisah tentang orang kulit hitam. Orang kulit hitam, sekolah tak sama, kemudian kenderaan awam ni, bas, ada bas orang putih, bas orang hitam, kan? Sehinggalah datangnya Abraham Lincoln yang terkenal tu, yang membuat dasar sama rata ni, dasar ketuanan orang putih, supremacy of white, kan? Depa pun taksub pada warna kulit ni, lagi teruk daripada sesetengah tempat. Jadi dalam Islam tak ada lah hitam ke, biru ke, hijau ke, apa semua ni la fadl. Nabi kata tidak ada lebihnya, tidak ada istimewanya, tidak ada tingginya Arab di atas Ajam. Dia ada dua saja dalam dunia ni, satu Arab, satu lagi bukan Arab, Ajam. Kita ni Ajam lah. Yang ni bukan Arab, Melayu ke apa ke, dia kira bukan Arab, dia panggil Ajam. Nabi kata tak ada beza Arab dengan Ajam ni illa bittaqwa, melainkan orang yang bertakwa. Jadi yang menjadikan kaum ni Allah Ta'ala, yang menjadikan bangsa ni Allah Ta'ala, untuk nak menunjukkan kebesaran dia. Kan, inna khalaqnakum
min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dia yang menjadikan kamu ini berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, kan, berpuak-puak, bersuku kaum. Untuk apa? Lita'arafu, untuk kamu saling kenal mengenali dan melihat kebesaran Allah. Kan, bila kita tengok tuan-tuan, lahir manusia ni ada kepelbagaian warna dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala, innallaha la yanzuru, kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak memandang langsung, tak menilai di sisi dia itu. Apa dia? Suwarikum, rupa bentuk muka. Pasal apa hang masuk syurga? Pasal aku ni segak. Tak ada. Tak masuk syurga kerana segak. Jadi padan patutlah kita nak perbaik muka pun, janganlah perbaik muka tu lebih lama pada sembahyang duha. Wala ajsamikum, dan Tuhan tidak melihat kepada tubuh badan kamu. Maksudnya dari sudut penampilan, dari sudut warna kulit, tak ada beza di sisi Tuhan. Tetapi Allah kata, Nabi sebut, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah nilai itu amalan kamu. Maksudnya kalau kita putih pun mayang balok, lebih baik orang hitam yang semayang rajin. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu kita bukan, kadang-kadang ada baik ada buruk lah. Tapi kita tengok Bangladesh umpamanya, Rohingya ni, dari sudut semayang jemaah tu adalah buruk baik sama aja. Bagus, mereka ada kadang-kadang duduk di kongsi-kongsi kontraktor tu, banyak kontrak-kontrak tu banyak juga mai sembahyang berjamaah, kan. Baguslah. Okey. Jadi Anjasyah ni dia salah seorang daripada sahabat Nabi yang berkulit hitam. Dan kita tahu yang terkenal dalam sahabat Nabi yang kulit hitam ni Bilal lah antaranya. Beliau seorang yang pandai mengenderai haiwan tunggangan, mempunyai suara yang unik yang boleh membuatkan haiwan tunggangan berjalan laju apabila mendengar suaranya bersyair. Ini sedikit pengenalan tentang dia. Okey, dan Nabi ni memang suka mendengar orang yang bersuara sedap. Kan? Salah satu daripada kelebihan sahabat-sahabat yang bersuara sedap ni, Nabi suka mendengar Al-Quran daripada mereka. Jadi sebab itu tak salah kalau kita nak membaca Al-Quran dengan suara yang sedap. Itu sebahagian daripada sunnah. Nabi kata, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukanlah daripada kami mereka yang apabila membaca Al-Quran tidak yataghanna, tidak mempersedapkan. Dan kadang-kadang tuan-tuan, bacaan Al-Quran yang kita dengar imam-imam baca ni bukanlah mereka buat-buat, tetapi bila mereka ikut suara tu memang sedap lah, kan? Ini kelebihan. Okey. Kemudian dia kata di sini pada muka surat yang berikutnya, sekali saya ulas. Anjasyah pada waktu malam kebiasaannya membaca puisi Arab, ada yang panjang dan ada yang pendek. Apabila membaca puisi yang pendek, unta akan berjalan dengan semangat dan laju. Namun yang pasti Anjasyah membacanya tanpa iringan alat muzik. Ini pun ada bab. Satu, puisi syair saja yang dilantunkan tanpa muzik, macam Anjasyah ni. Dan di kalangan sahabat Nabi ada 2-3 orang yang memang pandai, memang hebat dalam sajak. Kita panggil sastrawan lah, adib. Arab kata adib. Adab tu sastra, adib maknanya orang yang sastra, pandai sajak. Kan? Dia duduk di tepi bendang, kita duduk tepi bendang, tak tahulah nak buat apa. Dia duduk di tepi bendang, dia karang-karang, Titi Tok Bandar 20 hari bulan, contoh. Tuan-tuan langut mai langut pi, habislah kan, tak nak. Ini orang yang ada kelebihan seni halus. Yang tu kalau kita tengok, boleh dikatakan sepakat di kalangan ulama, tak ada masalah orang kita nak main baca saja puisi bersyair. Cuma mereka berbeza pendapat tentang hukum main muzik. Dan kalau tuan-tuan tengok,
lirik-lirik nyanyian ni ada yang syair, puisi. Seperti kita tengok lirik-lirik Kopratasa, Ramli Sarip. Ini memang lirik yang ada value, lirik yang bagus kalau nak dengar. M. Nasir. Ini semua orang yang ada seni daripada tuan-tuan duk dengar mengarut-mengarut tak tahu hala tu kan. Ini semua puisi yang dijadikan lagu. Cuma duk bincang lah ni tentang hukum main muzik tu. Apa hukum main muzik? Sekejap lagi kita akan bincang lah. Tapi kalau tak ada muzik, boleh. Umpamanya tuan-tuan buat kenduri ke, buat majlis ke, atau apa-apa, panggil orang-orang yang pandai baca sajak, baca syair ni, baca. Kan, syair apalah, hikayat apa ke, baca. Yang tu tak ada masalah. Dia kata kalau kita nak buh muzik sikit, buh gendang sikit, gendang Hindu, sonai kan sikit, kan? Macam mana? Yang ni kita kena bincang panjang sikit saja. Kan? Nampak? Tapi kalau dia mari, dia baca saja, kan? Dia lantunkan dengan suara dia sahaja, semata-mata. Yang ni memang ada pada zaman Nabi. Cuma tang buh muzik tu, tang ni depa duk bahas sikit lah, boleh tak boleh. Kan? Okey, tak apa, sekejap lagi kita akan jawab insya-Allah. Apabila unta berjalan dengan laju mendengar puisi tersebut, maka berkatalah Anjashah agar memperlahankan suaranya. Ni pun kadang-kadang tuan-tuan, saya nak komen sikit. Makhluk Allah Ta'ala ni, binatang, pokok ataupun apa-apa, dia memang respon kepada apa yang kita baca ataupun apa yang dia dengar. Okey. Contoh, orang Melayu dia ada bahasa, dia bercakap dengan lembu, kebau, Cah, balik. Contoh. Betul tak? Macam tahu aja, sama ada dua lah orang hantar kebau. So dia ada respon. Dia mungkin tak faham, tapi dia dengar tu ada kesan. Saya nak bagi tahu apa? Barangkali mungkin kita dengar orang kata daging ni dibacakan Quran, ataupun pokok ini diperdengarkan Al-Quran, ada kesan. Sebenarnya bukan Quran saja, muzik, lagu, kalau dia dengar memang ada satu terapi, kesan. Jadi tak ada masalah lah. Cuma tak ada dalam agama duk piajak buka Quran bagi kat lembu. Tak ada. Tak ada. Kerja lagu tu kerja mengarut. Tak kira lah atas nama apa pun, tak ada hujah. Tak ada hujah daripada Quran dan hadis. Nabi duk pergi buat kerja, pasang Nabi, zaman Nabi tak ada keset lah. Kok Nabi kata, ni Umar baca Quran bagi kat lembu-lembu kebau-kebau ni, tak ada. Sebab Quran dia kata hudan linnas. Tapi memang baca Quran atau tak payah baca Quran, Jepun dia ada lagu dia, ada seni dia. Kalau dia pasang pun memang ada kesan. Lembu jadi tenang. Binatang ni dia okey. So tak payah duk buat kerja-kerja yang sia-sia macam tu. Quran bukan diturun untuk diperdengarkan kepada binatang ni. Dan kalau tuan-tuan tanya, kalau kita nak pergi pasang dekat lembu kebau ni, itu bukan dalam ajaran Nabi. Buka bagi kita dengar. Kan, tu satu. Yang kedua, ada juga benda-benda yang kadang orang kita ni tuju tak ketahuan kepala ekor. Baru ni kita korban. Ini orang yang sembang pandai dia tak tahulah. Orang yang buat kerja aja tahu. Ada orang kata daging ni bila dia dengar Quran, dia macam hidup. Ni saya nak cerita ni. Daging baru memang hidup. Bukan pasal kita baca bismillah Allahu akbar ni, tengok ni daging dia bergedik-gedik ni. Hang tak baca apa pun memang daging tu bergedik.
Betul tak tuan-tuan? Dia kata saya tak tahu. Memanglah mai pisau tak berdarah, balik pun pisau duduk dalam sarung tu tak buka. Mai duduk semambung kan. Mai daftar, bos sanitizer duduk tepi. Dak kita nak habang kalau siapa pergi perhati daging tu memang dia bergerak. Itu sifat tabiat daging. Dia tak ada kaitan dengan Allah. Lepas tu ada pula duk pergi rakam. Daging tu duk bergedik, depa pula duk buat background muzik. Allahu akbar Allah. Tengok daging tu. Habui, cicah, makan. Siapa tu juga. Saya nak habang tak payahlah kita duk terkejut tergempak, duk kadang-kadang duk tengok telinga orang. Ini semua tak ada dalam sunnah. Tak ada dalam sunnah. Okey. Balik pada tajuk kita. Tapi sebab tu saya kata tadi, Anjashah bukan baca Quran. Anjashah baca syair, tapi kuda tu laju. Nampak? Tapi tuan-tuan, saya nak abang pergi. Kalau tak buh minyak, baca apa pun dia tak berjalan. Dia berkata ada petua kau nak bagi minyak tahan lama, jangan naik. Kadang-kadang kita petua tak masuk akal. Baca ni. Tak ada dalam riwayat Nabi baca doa-doa untuk benda-benda macam ni. Melainkan ini antara budaya Arab dan memang ada kesan pada binatang tersebut. Apabila unta berjalan dengan laju, Nabi SAW berkata kepada Anjashah agar memperlahankan suaranya, kerana kebiasaan di belakang unta diletakkan satu tempat yang dinaiki dan diduduki oleh para wanita. Dia macam kita panggil kemah yang tuan-tuan tengok kan, macam tandu tu, wanita duduk dalam tu. Tuan-tuan biasa baca tak hadithul ifk? Kisah sebiasaannya yang duduk dalam tu orang perempuan. Sebab itu apabila Aisyah turun daripada kemah tu, caravan tu, pergi cari rantai dia yang jatuh, orang tak tahu kata dia naik dah ke tak naik lagi. Itu punca dia jadi fitnah. Faham tak? Sebab tu saya seriau tuan-tuan duk pakai mask ni, takut pergi muat bini orang lain. Tak gelih muka. Balik-balik dia pergi buka mak air, dia kata bini orang lain. Minta maaf aku tak perasan. Tudung sama dengan tudung bini dia kan. Muka dia tak nampak. Boleh jadi kan. So dia tak tahu. Aisyah dia turun, dia pergi buang dia pergi buang air, dia qada hajat. Okey, dia qada hajat, lepas tu rantai jatuh. Dia duk cari rantai tu, depa ni bertolak balik dah. Pasal apa tak tahu kata Aisyah tertinggal? Pasal depa tak duduk dalam tu lah. Tak tahulah kata naik tak naik, duduk dalam tandu, duduk dalam kemah tu. Mai mana Safwan yang jadi lelaki yang kena fitnah sama ni? Kebiasaan dalam rombongan dia akan ada orang last person yang check kut tertinggal barang ke apa ke. Jadi bila Safwan ni check, tengok ada wanita bertudung, tahu dah cam dah kata Aisyah, dia teman bawa balik. Di situ punca fitnah. Sebab itu kita kena tutup ruang-ruang nak bagi fitnah ni. Memang tak boleh kan. Bila sampai di sini dah pukul cerita. Kan, nak ceritanya fitnah tak duduk dalam tu. Okey. Jadi bila duduk dalam tu, unta laju, takut apa? Takut jatuh ke, takut tak stabil dan sebagainya lah. Okey. Kemudian kita tengok pula perkataan qawarir yang disebut dalam hadis tadi ni, yang Nabi kata jangan laju, nanti pecah qawarir. Nanti pecah. Apa qawarir? Qawarir satu benda yang diperbuat daripada kaca. Sama ada pinggan, gelas ataupun selainnya. Maknanya jangan laju, takut pecah kaca. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika dia mensyarahkan hadis ni, dia kata apa? Para ulama mempunyai beberapa pandangan tentang maksud qawarir. Antaranya wanita disebut juga qawarir. Bila Nabi sebut qawarir, Nabi bukan maksudkan kaca gelas, pinggan, pasu, tapi Nabi maksudkan wanita.
Dan kenapa ulama kata yang Nabi maksudkan itu wanita? Kerana sifat wanita itu tabiatnya seperti kaca. Apakah tabiat kaca? Kaca mesti ditatang dengan baik. Kaca ni mudah pecah. Sebab itu orang perempuan ni mudah terasa, terentak hati, kecil hati, merajuk. Semua makna itulah. Bila kita baca hadis ni, kita faham. Sikit-sikit merajuk, sikit-sikit terasa hati, ku cemuih meluat, tak ada dah. Tetapi tabiatnya qawarir. Kalau dinding, katok, berapa kali katok baru nak reput, baru nak pecah. Cermin ni sentuh sikit pun berderai. So macam mana how to deal? Macam mana nak berurusan dengan cermin? Cermat. Buat pelan-pelan. Jangan kasar, jangan perongoi, jangan keras. Sebab sekali pecah kaca. Bila pecah kaca, fahamlah. Muka pun donyong. Covid tak Covid. Pasal apa? Ini tabiatnya. So Nabi kata, Nabi sifatkan. Nabi kata jangan laju, nanti pecah kaca. Bukan ada kaca dalam kemah tu. Yang ada dalam kemah tu orang perempuan. Tapi Nabi sebut orang perempuan tu sebagai kaca. So kalau orang laki-laki berkeras dengan wanita, artinya dia akan apa? Pecahkan kaca tu. Inilah juga maksud hadis yang kita baca, wanita itu khuliqat min dila', dicipta daripada apa dia? Tulang rusuk. Baru ni kita buat korban. Tulang yang paling bengkok tu tulang rusuk. Tulang rusuk bengkok yang tak boleh berbetul. Dia bengkok situ. Nabi kata jika kamu cuba nak memperbetulkan, nak bagi lurus tulang rusuk tu, nak bagi straight, dia akan patah. Tapi kalau kamu biar, dia akan bengkok. Macam mana nak berurusan dengan tulang rusuk? Dia tak sama dengan tulang lain. Ini sifat yang Nabi SAW sebut pada wanita. Sebab itu kata Al-Imam Nawawi, dinamakan wanita itu seperti kaca kerana sifat mereka yang lemah, yang sifatnya mudah pecah yang ada pada diri wanita. Anjasyah ketika itu menjadi pengendera, ini menjadi pemandu haiwan tunggangan yang membawa Nabi dan isteri-isteri baginda. Dia jadi driver lah. Dia yang bawa, dia yang tuntun. Dalam istilah kita pemandu lah. Secara khususnya Nabi tidak membenarkan Anjasyah membawa laju haiwan tunggangannya kerana dua sebab. Tapi kalau tak ada perempuan, bolehlah bawa laju. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang orang kita ni laju dengan pelan ni, kita bahas sikit lah. Orang selalu faham kalau nak ikut Nabi ataupun nak jadi bagus, nak jadi warak, dia kena slow motion. Jalan pun pelan, bercakap pun pelan. Kita duk sebut berapa kali dah. Slow kuat ni tak ada kaitan dengan agama. Sebab itu sahabat kata bila Nabi cakap, setiap patah perkataannya boleh dipahami. Sebelum ni dia cakap okey, Assalamualaikum sahabat apa semua, dia cakap terang, jelas, elok, kita pun boleh faham. Dia pun pergi ikut kumpulan mana tak tahu, tarikat mana, dia pun pakai baju jubah apa semua, balik tak apa nak dengar. Dia cakap tu tak apa nak dengar. Assalamualaikum. Dia jadi slow play. Kita tanya pasal apa? Wara'. Bujurui orang Kelantan kata. Yang ni bukan wara', yang ni dia panggil tak ketahuan jurui.
Tak ada perubahan. Sebab itu Umar bila tengok satu orang di pasar, laki-laki dia berjalan slow, duk buat tak larat, duk buat apa macam ni lah, loleh-loleh ni kan. Umar tegur dia, Umar pukul dia. Umar kata, kami telah berjalan dan telah hidup dengan manusia yang paling takut kepada Allah. Bila dia bercakap, kami dengar. Bila dia berjalan, kami jenuh ligan. Artinya laju. Pasal itu bila kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi berjalan laju seperti orang yang sedang menuruni bukit. Macam mana turun daripada tempat tinggi, kena laju kan? Macam tu Nabi jalan. Dan Nabi suruh kita berjalan. Okey, tuan-tuan, pergi umrah atau haji, tuan-tuan akan buat tawaf selamat datang. Ada tak mutawif cerita? Tawaf selamat datang ataupun tawaf umrah, 3 pusingan yang pertama dia suruh kita buat apa? Semua 7. 3 hak awal tu dia suruh buat apa? Sunnah apa? Sunnah berlari, lari anak. Tuan-tuan belajar kan dalam kursus umrah, kursus haji, bila kita masuk kali pertama, kalau orang buat umrah, tawaf umrah lah, sunnah dia lari 3 pusingan yang pertama tu lari anak masa tawaf. Lepas tu 4 yang akhir tu berjalan biasa. Apakah cerita dia? Kalau tengok sejarah, apabila Nabi nak masuk kota Mekah, tersebar cerita di kalangan orang Mekah bahawa rombongan Nabi daripada kalangan penduduk Madinah ni, mereka kena penyakit. Maknanya orang sakit. Jadi Nabi suruh bila masuk, hampa berlari. Nak habaq kata sehat, kuat, gagah, perkasa. Jangan duk tunjuk leh. Jadi orang Islam bila dia berjalan, dia bercakap atau dia buat sesuatu, dia kena tunjuk kemah. Bukan buat kemah, tunjuk kemah. Tunjuk sihat, tunjuk gagah. Jangan duk awak gaut ngah. Dak. Tengok macam gaut tok langkah pun 3 kali selawat. Kan? Warak. Sekali tok subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar, tok selangkah. Dak. Jalan bagi, tunjuk bagi kata ada. Jangan duk buat tak. Nabi tak suka kita tampil dalam keadaan kelihatan daif. Pasal itu Nabi kata al-mu'min qawi. Nabi sebut al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin ad-da'if. Allah itu suka orang Islam yang gagah, kuat berbanding orang Islam yang lemah dan daif. Jadi jangan duk buat. Ini kadang-kadang 30 tapi gaya macam 70. Umur baru 30 tapi gaya berjalan, penampilan macam 70. Yang 70 pula gagah perkasa, tok langkah kemah, angkat takbir pun semua, semayang pun elok kan. Yang 30 ni mungkin disebabkan kadang-kadang mengaji, dia kata waraknya kena buat macam tu, tunduk kan. Okey, balik pada hadis kita. So bawa laju, bawa pelan ni tak ada. Tuan-tuan fahamlah kan? Artinya balik kepada keadaan. Nabi larang ni di atas 2 sebab lah. Satu, boleh jadi kata ulama, Nabi takut suara anjasyah yang sedap ini menyebabkan wanita tergoda ataupun terpengaruh. Boleh jadi atas sebab tu. Jangan duk menyanyi sangat, jangan duk bersyair sangat, pelan sikit. Saya ikut orang perempuan, dia dengar hati manusia. Pasal itu Quran kata wala yakhda'na bil qaul. Orang perempuan ni bila dia bercakap, jangan dia lemah lembutkan cakapan. Bercakap tak apa. Pasal itu suara wanita bukan aurat. Dia boleh bercakap di hadapan khalayak, dia boleh jadi cikgu, dia boleh mengajar, dia boleh baca Quran depan orang ramai. Ada laki-laki pun semua dia boleh bercakap. Orang perempuan boleh public speaking, cakap depan orang ramai. Pasal bukan aurat. Sebab kalau kita kata aurat, macam mana dia tutup rambut dia, macam tu dia kena tutup suara dia. Dia boleh buka rambut dia dekat laki dia, dia boleh suara tu kat laki dia ya. Keluar aja daripada rumah, bisu. Balik rumah, boleh bercakap. Suara wanita tidak aurat. Tetapi yang Quran tegur, yang Quran didik, bila dia bercakap, dia tak boleh
lemah lembut itu je lah. Pelik bin ajaibnya bila dia bercakap dengan lelaki dia, sakan tak sengok. Nak makan apa? Tanya banyak kali dah ni. Tapi bila dia pergi bercakap dengan pelanggan kedai, nak makan apa? Nak tolong buh ke? Yang ni masalah dia. Kan? Yang tu wala yakhda'na bil qaul. Sebab tu wanita tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia nak bercakap, dia boleh bercakap. Demikian lelaki juga. Kalau suara dia tu boleh menimbulkan fitnah, maknanya orang boleh dengar jadi rasa seronok, tertarik. Dia bercakap, dia kena bagi elok lah. Orang lelaki pun sama. Hukum dia sama. Dia bercakap, kalau dia bercakap bagi jelas. Dia tak boleh lembut leher. Dia tak boleh faham? Kalau bercakap dengan orang tua-tua, makcik-makcik, derah sangat. Bercakap dengan 20-30-an, lembut pelik ustaz ni. Berhati-hati kan? Musang berbulu ayam. Yang kedua, takut wanita di belakang terganggu keletihan kerana mengikuti anjasah, ataupun boleh jadi bila bawa laju ni, orang perempuan yang duduk atas tu jadi tak stabil, jadi terganggu ataupun keletihan. Okey, saya nak sebut sikit dalam hal ni. Bila Nabi SAW sebut wanita ni seperti kaca, kita tengok dalam riwayat Bukhari. Kita tengok dalam riwayat Bukhari. Sebelum daripada itu, kalau kita tengok hadis yang tadi pun jelas kepada kita bahawa wanita ini mesti dilayan dengan baik. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahawa wanita ni mesti dilayan dengan baik, antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis yang lain. Tadi pun riwayat Bukhari, antaranya, istausu bin nisa khaira, aku menasihati kamu wahai para suami untuk bersikap baik dengan isteri-isteri kamu, yakni wanita. Bila dia sebut wanita ni, kita kena faham isteri kita lah, kan? Fa innal mar'ah khuliqat min dila', kerana sesungguhnya wanita diciptakan daripada tulang rusuk. Ini pun satu bab juga. Bila kita baca tulang rusuk, kiasan, majaz, dia bukan maksud tulang rusuk betul, tapi sifat tulang rusuk. Pasal sekali Nabi sebut tulang rusuk tu sifat dia apa? Nabi nak suruh kita layan orang perempuan ni baik-baik, pasal depa ni mudah memberontak atau mudah patah. Marilah sehari dua ni cerita orang perempuan ni ada, saya nak guna bahasa apa pun tak tahulah, banyaklah cerita-cerita berkaitan dengan orang perempuan ni yang tak betul dari sudut penciptaan orang perempuan. Katanya susu wanita ini, buah dada, payudara wanita ni berasal daripada buah khuldi yang dimakan oleh Hawa. Saya pun tak tahulah tukang karut mana yang cerita kat dia. Tak ada dalam hadis, tak ada dalam nas, tak ada dalam Quran, tak ada dalam mana-mana riwayat yang sahih. Orang laki-laki makan seketui jadi buah ni halkum. Buah ni halkum ni. Buah apa? Khuldi ni. Yang ni lekat. Yang makan Nabi Adam yang lekat kita. Ceritalah kat kampung-kampung ni, penceramah ni ceritalah. Orang perempuan pula makan 2 biji jadilah. Saya pasal kita dalam masjid ya, kalau tidak saya nak tanya lagi, orang laki-laki bukan selain pada buah halkum, banyak buah lagi dua ada. Saya pasal dalam masjid saya tak boleh cakap, saya kena tapis jugalah. Tapi kalau saya sembang di luar, saya nak tanya juga penceramah tu, mai mana buah tu? Ada makan apa? Kita kadang-kadang pergi dalam benda yang tak ada dalam nas, tak ada dalam sunnah, tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran. Tak payahlah kita duk pergi rendang pelik. Haid mai mana? Apabila Adam makan dengan Hawa, Allah Ta'ala marah kat Hawa, punca duk pergi pujuk, maka Allah Ta'ala pun laknat ataupun hukum Hawa, maka berdarahlah Hawa. Maka itulah apa yang dialami oleh wanita. Darah itu mari daripada hukuman yang dikenakan ke atas Hawa. Saya pun tak tahu main mana. Haid ni Tuhan buat untuk buang kekotoran pada wanita. Satu benda yang Allah jadikan sesuai dengan tabiat wanita, dia mari sebagai fitrah. Tak ada kaitan dengan
luka, darah, hukuman Tuhan, makan buah khudi. Ini cerita-cerita yang dikutip tanpa asal usul. Jadi tak ada kaitan lah. Nampak? Okey. Jadi wanita ni Nabi sebut min dila', diciptakan daripada ni tuan-tuan, saya baca ni takut di pejabat agama dan di mana-mana kadar perceraian sangat tinggi. Dan kadar perceraian yang berlaku ni di kalangan pasangan muda yang bercerai di mahkamah, di pejabat agama, yang pergi memohon untuk bercerai, dalam proses bercerai. Kalau tuan-tuan tak ada kerja apa, pergi duduk Masjid Alwi, ada warung tepi tu, pergi duduk minum kopi, boleh tengok macam-macam drama, boleh tengok macam-macam. Sagi mari bergaduh lah, mari apa semua, teriak lah, apa semua macam-macam, duduk lah. Kalau tak ada nak buat apa, PKP ni nak pergi mana pun tak boleh, pergi duduk bawa apa pergi tengok. Sagi ada lah, selang sejam ke selang setengah jam mai bergaduh, mai berheret anak, mai dengan bawa mak apa semua, mai duk buat drama tuan tu. Bukan ada penggambaran filem apa, ada reality. Yang pergi pun semua bibir duk merah lagi, maknanya muda. Bahaya, kita takut pasal apa? Ilmu tak ada dalam urusan yang Nabi sebut ni. Wa in a'waja syai' fid dila' a'lahu. Kan? Kadang-kadang mai kita tanya, mai nak minta kad kahwin ke? Kad nikah tu. Pasal apa? Pasal inai duk ada. Inai duk merah lagi. Dia tak ada. Minta surat cerai. Inai duk merah lagi, mai minta surat cerai. Ingat mai tuntut kad kahwin kan? Kad pernikahan. Jangan main-main tuan-tuan, kan? Dia nak boleh kenal perangai sebenar ni 3 hari je. Pasal tu Nabi kata pergi musafir 3 hari. Pergi musafir dengan sahabat kamu, taulah perangai dia 3 hari. Kan? Bila tidur 3 hari 3 malam, taulah kelaku dia lagu mana. Kan? Pasal tu jangan pelik orang cerai awal ni. Nabi kata wa in a'waja syai'in fi dhila a'lahu. Yang mana kata Nabi dicipta daripada tulang rusuk bahagian atas yang bengkok. Jika kamu cuba fa in zahabta tuqimuhu kasartahu, jika kamu cuba untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, kamu akan memecahkannya, mematah, kasar tu, kasar, pecah, patah. Wa in taraktahu, kalau kamu biarkan dia bengkok, lam yazal a'wash, dia akan bengkok. Nabi kata fastausu bin nisa, aku berwasiat kepada kamu, aku berpesan dan mengingatkan kamu untuk berlaku baik kepada isteri-isteri kamu. Tuan-tuan tengok apa kata Ibn Hajar. Ibn Hajar kata dalam Fathul Bari, dia sebut apa? Dia kata berdasarkan hadis yang kita baca tadi, yang dimaksudkan wanita diciptakan daripada tulang rusuk. Wanita tidak menerima pembetulan sebagaimana tulang rusuk tidak menerima pelurusan. Maka dengan itu, jika kamu ingin membetulkannya, maka ia akan patah. Ini adalah perumpamaan bagi talak. Jika kamu ingin daripadanya untuk meluruskan apa yang tidak lurus, ia akan membawa kepada perceraian. Maksudnya apa? Kalau kamu berkeras, bertegas, tetap dengan kehendak kamu, nak paksa pada wanita tersebut tanpa ada tasamuh, tanpa ada tolak ansur, tanpa ada budi bicara pasal itu Quran, sehingga benda yang paling kecil dari sudut nak putus susu, dia tak bagi isteri atau suami buat keputusan. Suami tak boleh buat keputusan sendiri, isteri pun tak boleh memandai-mandai. Quran suruh bermusyawarah. Dalam nak putih susu ni bukan benda besar, benda kecil saja. Pun Quran kata hendaklah kedua-duanya bermusyawarah dan membuat keputusan di atas persetujuan bersama. Apatah lagi benda besar yang lain. Nabi kata jika kamu ingin tetap tegas di atas kehendak itu, kamu akan memecah atau mematahkannya, dengan erti kamu akan menemui perpisahan. Kan? Jadi untuk menyelamatkan daripada tulang tu pecah, patah,
yakni mengelakkan daripada berlakunya perceraian, hendaklah adanya tolak ansur yang tinggi daripada suami ketika dia berurusan dengan isterinya. Ini apa yang disebut oleh para ulama. Okey. Nampak? Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda berurusan dengan isteri-isterinya, baginda sangat tinggi sikap bertolak ansur dan sangat tinggi sikap mengalah. Ini ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi pesan dalam hadis ni, kita hendaklah bersikap lemah lembut. Bukan takut. Takut lain. Kita tak mau berlakunya perceraian. Pasal tu orang laki-laki ni dia kena sabar tinggi dan dia kena ada sikap mengalah tu lebih. Seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata apa? Tadi Nabi kata apa? Nabi kata dekat Anjasyah, irfaq bil qawarir. Nabi kata Anjasyah, lembut dengan kaca. Slow, jangan kasar dengan kaca. Artinya Nabi pesan kepada lelaki supaya bersikap ar-rifqa. Ada orang nama Rifki. Rifki kan manusia, ada Rifki. Rifki apa makna rifqa? Lembut, lemah. Nabi kata wa yu'ti 'ala ar-rifqa ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala as-siwah. Allah memberikan sikap lembut, berlemah lembut dengan apa yang dia tidak berikan kepada sikap kasar. Maksudnya orang yang Allah bagi sikap lembut, rifq al-hilm, dia akan selamat dan bahagia. Berbeza dengan orang yang unf, bersikap keras dan kasar. Itu je rahsia rumah tangga ni, duduk pada hadis Nabi ni. Nabi SAW kata apa? Tidaklah Allah memberikan sifat lemah lembut, melainkan ia akan menghiasi orang yang ada sifat itu. Benda yang ada sifat lemah lembut, tak kira lah apa bab pun akan jadi elok. Yang ni dia panggil toleransi tahap tinggi ni. Tetapi jika Allah mencabut sikap itu, perkara itu akan menjadi buruk. Baik atau buruknya sesuatu perkara apabila adanya sikap ar-rifqa, iaitu bertolak ansur dan lemah lembut. Kata Al-Qadi Iyad, para wanita disamakan dengan kaca kerana sifat hati mereka yang lemah lembut dan mudah tersentuh. Ini kata Al-Qadi Iyad, seorang ulama besar. Dia sebut apa? Dia kata wanita itu disamakan dengan kaca kerana sifat hati mereka itu seperti kaca yang mudah pecah, mudah tersentuh, tersentak dan terasa dengan sikap lelaki. Demikianlah Allah menciptakan wanita dengan penuh kelembutan dan kelemahan. Hati mereka lemah sehingga mudah tersinggung dan mudah terasa jika disebut sesuatu, dan mereka mudah menerima pujian. Mereka mudah berburuk sangka, mudah cemburu, mudah menangis. Demikianlah tabiat wanita. Macam kaca tadi lah. Kan? Bukan boleh tempuh sikit, tempuh pecah. Kan? Bukan boleh kata sikit. Dia kerana pasal itu tuan-tuan, cuba tengok Al-Quran bila dia ajak orang perempuan ni berselisih dengan orang laki-laki, dia ada tiga step. Nasihati dia, pisahkan tempat tidur. Pisah tempat tidur. Sebab apa? Tabiat. Quran kata kalau dia tak mau dengar, jangan tidur sekali dengan dia. Sebab hati wanita ni, bila suami dia tak pedulikan dia, dia akan rasa tak boleh duduk. Melainkan kalau dia tu tak ada hati wanita ni, dia tak kisahlah. Tabiat api kan. Aku tak kena duduk fikir. Last sekali baru pukul. Pukul pun orang perempuan ni, tuan-tuan percaya, dia tak payah pukul kuat-kuat. Ghaira mubarrih. Orang laki-laki ni kita kena tumbuk 2-3 ribu baru dia nak sedang. Orang perempuan ni tepuk belakang sikit. Tapi kan lagu tu, dia tepuk, dia tampak sikit dia. Tampak sikit, tetapi kesan itu
7 tajam ke hati dia, menghiris luka berdarah. Tak tahu berapa tahun nak boleh dia duduk teringat lagi. Kan? Tak payah ni bubuh sampai berlebam, terbit biji mata, berdarah meramu hidung. Kan? Orang perempuan bukan lagu tu kan. Itu gila punya lelaki kan. Nabi SAW pesan ni untuk kita how to deal dengan kaca ni. Nabi kata, riwayat Bukhari, Nabi kata, lau ahsanta ila ihdahunna dahr. Nabi kata, seandainya kamu berbuat baik pada isteri-isteri kamu sepanjang umur. Nabi kata, hampa buat baik sepanjang umur macam mana pun. Thumma ra'at minka syai' qalat ma ra'aitu minka khaira qat. Ni yang ni pasal tu wanita dia bukan dia emosi lah. Nabi kata, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr. Hampa buat baik, hampa jangan duduk ambil reti sangat, hampa jangan duduk ni sangatlah. Orang perempuan ni kena faham satu bab ni. Nabi sebut, bukan saya sebut tuan. Ni bukan rancangan kalau ada jodoh ke apa ke ni, kita baca hadis ni. Nabi kata, hampa buat dahar 40-50 tahun kita buat baik lagu mana pun. Thumma ra'at minka syai'a, tiba-tiba ada satu benda, satu kes yang kita silap. Nabi kata, hampa bagus, laki dia bagus. Sampai ada satu kes, pak pada perempuan tu kata, pak pada yang dia kata, mujuklah anak aku ni pergi kahwin boleh laki lagu hang. Kalau boleh lain pada orang, aku tak tahu berapa kali tukar lah. Maknanya bagus lah menantu dia tu. Kan? Bagus ya. Tapi Nabi sebut apa? Nabi kata, summa ra'at. Tengok, ra'at. Isteri tu dia mendapati satu benda, minka syai'. Bukan banyak, syai' satu. Kalau banyak, asya'. Bini dia tu dapat satu kes, tak apa nak elok. Dia tersilap. Tak kira, benda tu kecil lah. Tuan-tuan tahu apa dia? Qalat. Isteri tu dia akan bagi satu kata-kata, ma ra'aitu minka khairan qat. Pasal tu orang perempuan ni bila dia cerita, kita dengar, ya. Jangan ambil reti sangat. Jangan ambil reti. Take for granted. Jangan duk ni sangat. Dengar. Ya. Pasal dia boleh kata apa ni? Nabi kata dia boleh kata apa? Ma ra'aitu minka. Aku tak pernah tengok satu kebaikan langsung yang hang pernah buat. Allahu akbar. Ad-dahr. Tuan-tuan, ni bukan menunjukkan orang perempuan tu buruk atau menunjukkan orang perempuan tu teruk. Tak. Kena bagi clear elok-elok. Jangan silap faham. Nak habaq emosi mereka yang tidak stabil dan mereka itu mudah untuk apa? Ni lah, pasal tu jangan duk tanya boleh tak boleh menikah. Jangan duk tanya. Kita bagi laluan kepada azan. Wallahu ta'ala a'lam.
Okey, sikit kita habiskan hadis ni. So bila kita faham perumpamaan yang Nabi sebut sebagai kaca tadi, maka kita tutup dengan kesimpulan yang disebut oleh Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar, wanita disamakan dengan kaca kerana kelembutan, kehalusan dan kelemahan sifat diri mereka. Maksudnya, dari satu sudut mereka ini perlu dilindungi dan dipelihara kerana halus dan lembut dan lemahnya diri mereka itu. Sebab itu wanita bergantung harap dengan wali mereka. Kata Ibnu Hajar, bahawasanya para wanita itu disamakan oleh Nabi dengan kaca kerana begitu cepatnya mereka berubah fikiran daripada redha menjadi tidak redha dalam satu hal. Mereka boleh berubah. Mereka boleh berubah-ubah. Dan tidak tetapnya mereka, yakni dari sudut sikap dan pandangan. Sebab itu kalau kita tanya, kadang-kadang dia boleh habaq macam-macam. Saat-saat dia kata boleh, saat-saat kata tak boleh. Dan dia kata boleh, buat terus. Saya dia boleh tukar. Kata tak boleh. Okey. Sebagaimana kata Ibnu Hajar, kaca itu ia mudah untuk pecah dan rosak. Dan kaca tidak boleh menerima kekerasan. Disebut dalam Fathul Bari. Ini kesimpulan daripada apa yang Nabi sebut kepada Anjasyah tadi. Dan tuan-tuan, dia juga sebut dalam hal ini berdasarkan kepada apa yang kita baca, jelas kepada kita bahawa dibenarkan di dalam Islam hiburan seperti syair, puisi, sajak, nyanyian. Boleh. Cuma mereka berbeza pada hukum muzik. Secara asalnya, muzik adalah bersifat harus. Kerana ia bukanlah ibadat, tetapi ia termasuk dalam urusan kehidupan. Jadi kita ambil kesimpulan, muzik adalah harus. Kerana banyak dalil yang menyatakan Nabi SAW membenarkan lagu ataupun nyanyian didengari seperti pada hari raya dan hari apa? Hari perkahwinan. Dan Nabi pernah sebut beza di antara halal dan haram adalah bunyi-bunyian kompang. Kan? Jadi menunjukkan kalau kita tengok memang ada di sana yang mengharamkan totally. Muzik ni haram, mutlak. Dengar muzik berdosa. Dengar muzik nyanyian tu berdosa. Dengar lagu yang ada muzik tu berdosa. Kan? Itu pandangan sebahagian ulama. Dan sebahagian lagi dia kata jika melalaikan bercampur dengan lirik dan seni kata yang lucah, yang lara, yang tu baru haram. Jadi wallahu taala a'lam tuan-tuan, saya dalam bab ini umumnya muzik itu dibolehkan jika seni katanya tidak ada unsur-unsur yang haram dan tidak melalaikan. Sekadar kita mendengar sekali-sekala dan kita pun bukanlah 24 jam dengar, mungkin dalam perjalanan nak bagi hilang mengantuk ataupun mungkin kita dengar nak bagi tenang dan sebagainya. Dia kata nak tenang dengar Quran lah 24 jam. Kita buka. Tuan-tuan, ni pun satu bab juga. Dia kata ni apa dengar lagu, dengar Quran lah. Tuan-tuan, macam mana kita nak jawab? Dia berkata kalau hampa nak tenang dengar Quran 24 jam, kita baca hadis. Beberapa orang sahabat, tuan-tuan, adakah satu orang dia mesti dengar Quran 24 jam? Tak. Adakah 24 jam dia kena dengar kuliah agama? Tak. Kita baca hadis yang mana sahabat mari duduk dengan Nabi SAW dalam majlis ilmu. Lepas tu mereka balik bersenda gurau, berhibur. Hibur. Bukan mereka balik, mereka bersambung baca Quran. Lepas tu sekali main mengaji, balik pergi baca Quran, balik duk kira Quran mengaji. Saya ingat tuan-tuan, mufti pun tak tahu tu. Kan? Bukanlah saya kata mufti mana, tak, umumnya Tok Imam pun tak tahu tu. Ada kadang-kadang dia tengok bola, kadang-kadang Tok Imam tengok bola apa? Quran. Kan? Bila dia mari dekat Nabi, tuan-tuan tengok perkataan Nabi. Bila dia mari dekat Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, tadi kami duduk dalam majlis ilmu, mendengar ayat-ayat neraka, kami rasa takut dan bimbang, kami rasa dekat dengan Allah, kemudian kami balik bersama dengan anak, isteri, keluarga, kami bersenda gurau, kami bermain. Adakah kami dianggap munafik?
Nabi kata sesungguhnya inna likulli sa'ah sa'ah. Nabi kata inna likulli syai' sa'ah sa'ah. Nabi kata setiap benda ada masa dan ketika. Nampak? Ada time dia. Maksudnya ada time kita makan, kita bersembang. Kan? Ada masa kita berhibur. Ini main bola pun bahasa Quran, apa ni semua tak. Di kedai pun bahasa Quran tak. Tak ada dalam ajaran suruh lagu tu. Kan? Ha? Maka Nabi kata ada masa dan ketika. Artinya ada masa kita dengar Quran, kita belajar, duduk dalam majlis ilmu, ada masa kita pergi bersenda gurau, berhibur dan sebagainya, ada masa, ada ketika. Ini perkataan Nabi sendiri. Nabi kata hidup itu bukanlah sentiasa macam yang hampa faham, ngaji dan sebagainya. Okey? Pasal itu ada sahabat mari dekat apa ni Abdullah ibnu Mas'ud. Dia kata buat kelas. Tiap-tiap hari dia nak mengajak sehari sekali sekala ya. Tiap-tiap hari buat kelas, kami nak dengar. Dia kata aku bimbang kamu akan jemu. Dia kata aku bimbang kamu akan jemu dengan agama. Nampak? Jadi ini antara benda yang kita boleh kata sebagai jawapan bahawa manusia itu diciptakan ada fitrahnya. Okey, SOP kata kita kena jangan lewat, jangan panjang, kita kena terus salat dan kita balik terus. Kan? Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.